Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Saya tertarik apabila ada satu artikel yang ditulis oleh Free Malaysia Today berkenaan dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin mengenai bagaimana kalau orang bukan Islam, orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Okey. Antara kenyataan beliau, in the future, ini dalam FMT, saya baca. In the future, pada masa akan datang, if their party leaders decides to support a non-Malay Prime Minister for whatsoever reason, the MP must comply. If they don't, they risk losing their party membership, being forced to vacate their seat and asked to pay millions of ringgit in compensation. Therefore, in such a situation, a non-Malay would become Prime Minister and Malays would not be able to do anything even if they do not want as a non-Malay sebagai Prime Minister. Now, daripada kenyataan ini, Hanifah Mahidin, seorang lawyer daripada Parti Amanah, menulis, ketika Muhyiddin jadi spin doctor, berita di portal FMT bertajuk Political Changes Mean Malay PM Not Guaranteed Now, says Muhyiddin, menarik minat saya untuk memberikan sedikit ulasan. Saya sedang sibuk dengan tugasan harian lalu, berhenti sejenak untuk menulis komentar ini. Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin adalah jelas. Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah perlembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu, iaitu pengundi Melayu deposit tetap Parti Bersatu. Dari segi pengamal politik berideologi Machiavelli, sudah tentu isu begini amat wajar diputar belit, iaitu dispin. Orang kata ia politik, ia boleh pola tanggung. Hatta Parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga sependapat dengan Parti Bersatu, meskipun suatu waktu dahulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan menggempur pemikiran asabiah, iaitu pemikiran racism. Soalan pada PAS, bagaimana jika PM itu Cina Muslim dan bertakwa dan tidak korup? Dari sudut politik, spin doctors atau spin masters adalah mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada elemen menipu dan mengelirukan. Kenyataan veteran DAP hakikatnya jelas dan tidak berbelit, iaitu Perlembagaan Persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa PM mestilah orang Melayu. Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu. Justru ia bukan isu, tetapi diputar belit sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini sudah tidak ada jaminan bahawa PM mesti di kalangan orang Melayu. Mesti PM orang Melayu meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri. Tidak cukup dengan putaran itu, diputar lagi bahawa kononnya dengan ada kini-kini undang-undang anti lompat parti mengakibatkan ahli politik, khususnya ahli parlimen, tidak kini terikat dengan keputusan parti, tidak boleh melawan keputusan parti hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon PM di kalangan bukan Melayu. Soalan, bukankah Wakil Perikatan Nasional ada dalam jawatan kuasa yang terlibat menggubal undang-undang anti lompat parti? Iaitu saya juga terlibat mewakili amanah. Iaitu inilah penulis inilah Hanifah Mahidin. Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah dan Taqiyuddin, wakil PN, hujahkan macam Muhyiddin hujah? Adakah hujah Muhyiddin sekadar afterthought? Seakan sedar separuh kerapuhan hujah itu diputar lagi bahawa meskipun Agong ada budi bicara untuk melantik PM, budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan. Soalan, adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep raja perlembagaan kepada konsep raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia selalu diwarnai dengan politik perkauman yang sempit, dan yang lebih malang, setengah daripada ahli politik di Malaysia lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka. Kenyataan Lim Kit Siang itu jika diwarnai oleh politik kaum sempit, sebaliknya dicat dengan politik gentlemanship, tiada apa yang perlu digusarkan. Ya, benar, dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan PM wajar orang Melayu. Tetapi dalam tradisi perlembagaan ada konsep constitutional conventions, iaitu tradisi amalan perlembagaan, di mana tradisi itu mengesahkan bahawa PM di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu. Menjawab persoalan tersebut. Timbul lagi banyak persoalan, tuan-tuan. Dia okey, selain daripada persoalan, kita tengok tadi tu spin master, spin doctor. Dan macam saya kata, ramai spin doctor yang dulu berada di dalam UMNO, sekarang ini berada di dalam Bersatu. Antaranya, dan juga geng pembangkang, antaranya adalah Papa Gomo. Antara juga adalah Ratu Naga. Itu pun antaranya. Yang mana yang lama yang saya kenal lah, Ratu Naga, Papa Gomo, ini orang yang lama.
Yang baru-baru ni macam Salim tu, siapa nama? Siapa Singh? Tarbus Singh, siapa nama dia? Salim, lepas tu si siapa nama? Syafiq Alim dan sewaktu dengannya. Yang ini semua ini kemudian. Ini kemudian. Saya dulu antara yang bertempur dengan siapa? Ratu Badak tu lah. Ratu Naga tu. Itu antara orang yang lama bertempur. Papa Gomo antara orang yang lama saya bertempur. Jadi mereka dah keluar dan berada di tim sebelah. Salah satu salah satu benda yang mereka ada, tuan-tuan, yang mereka sanggup ada dan boleh ada, ialah kesampaihatian. Sampai hati macam mana dia kata? Dareness dia orang, kesanggupan dia orang memfitnah. Dan ini dibawa dan diteruskan kerana apa? Kerana apa keberanian itu ada di situ? Kerana apa? Kerana mereka ada orang di belakang mereka. Saya tahu yang penting fitnah. Kalau siapa saman, ada orang akan bayar. Ada orang akan bayar. Okey, kenapa saya kata demikian? Simple, tuan-tuan. Kalau kita takut kena saman, kalau kita tak boleh bayar saman, sanggupkah kita, beranikah kita nak saman? Saman ni bukan satu jumlah yang kecil. Papa Gomo kalah saman dengan Anwar Ibrahim, 1 juta ringgit dia kena bayar. Dia bayar. Dia boleh bayar, tuan-tuan. Mana dia dapat duit tu? Kan, soalan kita, mana dia dapat duit tu? Dia kata ada tajaan. See, this is what I mean. Ada penajanya. Yang penting buat damage. Yang penting fitnah. Fitnah. Dan begitulah yang dilakukan oleh golongan ini. Mereka menggunakan fitnah itu untuk timbulkan kegusaran. Bila timbul kegusaran, kita counter, kita tangkap, tak tangkap, nak saman, itu ambil masa. 3 hari ke 1 minggu cukup. Ni formula untuk fitnah ni mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan bakar hari ini, yang penting fitnah tu kena up 3 hari. Up 3 hari, masuk hari keempat, gagal. Kalau kita gagal ambil tindakan segera, maka fitnah itu dah diterima oleh masyarakat. Masuk hari ke-7, orang dah tak ingat dah bahawa fitnah itu pernah berlaku, tetapi damage itu done. Ini modus operandi mereka. The first 3 days tu important. Masalahnya, macam mana kita nak bertindak dalam 3 hari pertama? Sebab itu saya kata, kerajaan tak ambil tindakan, tuan-tuan. Kerajaan tak boleh ambil tindakan kalau kita sendiri yang tengok. Kerajaan bukan hari-hari pantau posting dia. Saya tak pernah tengok posting Papa Gomo, tak pernah tengok posting Ratu Badak ni, tak pernah. Mana tuan-tuan yang pergi tengok tu, jangan pagi maki kerajaan tak buat apa-apa. Engkau buat apa? Tuan-tuan buat apa? Tu soalan saya ni. Setiap kali ni kerajaan buat apa? Saya tanya, ada buat report ke belum? Oh, belum. Exactly. Jangan salahkan kerajaan. Kita ni lah kerajaan. Kalau tuan-tuan baca, jangan tunggu mana kerajaan. Tak. Tuan-tuan lah kerajaan. Tuan-tuan kena buat report polis terus. Boleh ke buat report polis? Buat je dulu. Boleh tak boleh, tu cerita lain. Polis takkan tangkap tuan-tuan buat report polis. Pergi buat. Kita lah kerajaan sekarang ni, tuan-tuan. Kita lah kerajaan. Buat report polis. Jangan tunggu. Masuk hari ketiga dah terlewat. Menteri bukan hari-hari tengok Facebook, tengok TikTok, tengok WhatsApp. Kita ni kena mulakan tindakan.